Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu adik-beradik ikan nyet-nyet. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Ikan nyet-nyet dan beberapa spesies adik-beradiknya agak terkenal dalam kalangan pemancing dan nelayan. Ia mungkin kurang dikenali oleh masyarakat, tidak seperti mana saudara rapatnya iaitu ikan baung. Mungkin ramai yang tak tahu, sebenarnya ikan nyet-nyet, lundu, keting, dan temekung, semua ikan ini berada di bawah genus yang sama, iaitu Mistus. Genus Mistus ini berada di dalam keluarga Bagridae, iaitu keluarga umum bagi ikan baung. Cuma ikan baung yang kita ketahui contohnya seperti ikan baung sungai, sebenarnya berada di bawah genus yang berbeza, iaitu Hemibagrus. Namun kedua-dua genus ini kadangkala mengelirukan orang yang tidak biasa melihat perbezaannya. Perbezaan yang jelas di antara kedua-dua genus ini ialah Hemibagrus memiliki kepala yang lebih panjang dan bentuk mulutnya lebih rata jika dibandingkan dengan Mistus yang memiliki kepala yang lebih pendek dan bentuk mulut Mistus lebih membulat sedikit. Dari segi ciri-ciri sirip, kebiasaannya bentuk hujung sirip dorsal spesies di bawah genus Mistus kelihatan lebih tajam berbanding spesies di bawah genus Hemibagrus, namun ada juga yang kelihatan mirip seperti Hemibagrus. Kerana itulah selain nama nyet-nyet, keting atau lundu, ada yang menggelar ikan di bawah genus ini sebagai ikan sengat layar, kerana sirip dorsal sesetengah spesies Mistus kelihatan seperti layar kapal. Berbeza sedikit dengan sirip dorsal spesies di bawah genus Hemibagrus, kerana bentuk sirip dorsal Hemibagrus lebih membulat sedikit. Harap korang jelas tentang perbezaan di antara dua genus ini. Ada banyak spesies di bawah genus Mistus, iaitu sekitar 60 spesies telah direkodkan dan kesemuanya ditemui di benua Asia, terutamanya di bahagian Asia Selatan, Asia Tenggara hingga ke Asia Timur. Namun yang Siti tahu yang wujud di Malaysia setakat ini hanya ada 5 spesies Mistus. Jom kita kenali satu persatu spesies Mistus tempatan. Mistus singaringan, ia dikenali sebagai ikan nyet-nyet. Ikan nyet-nyet adalah spesies Mistus tempatan yang paling meluas taburannya di Malaysia, boleh dikatakan ia wujud di semua negeri. Habitatnya juga pelbagai, selain dari sungai-sungai yang besar, ikan nyet-nyet juga ada ditemui di anak sungai, parit dan pelbagai lagi, selagi air di situ masih berarus. Antara ciri-ciri penampilan ikan nyet-nyet ialah ia memiliki sirip adipos yang panjang dari sirip dorsal ke pangkal ekor. Mengikut rekod, ikan nyet-nyet boleh membesar sehingga 12 inci. Mistus castaneus, ia dikenali sebagai ikan keting. Taburan ikan keting juga agak meluas di Malaysia. Ia wujud di kebanyakan negeri di Semenanjung dan juga di beberapa kawasan di negeri Sarawak. Habitatnya tidak banyak berbeza dengan ikan nyet-nyet. Ikan keting boleh ditemui di sungai-sungai utama dan anak-anak sungai yang terhubung dengannya. Jika dilihat sekali imbas, pasti ada yang sangkakan ikan keting adalah ikan nyet-nyet, tapi perbezaannya ialah ikan keting memiliki tanda atau tumpukan hitam di pangkal ekornya, sirip adiposnya kecil sedikit berbanding ikan nyet-nyet, dan sirip duburnya lebih lebar dari ikan nyet-nyet. Mengikut rekod, ikan keting boleh membesar sehingga 6 inci. Mistus bimaculatus, ia dikenali sebagai ikan keting tumpuk. Di Malaysia, taburannya terhad di negeri Johor dan mungkin juga ada di negeri lain di sekitar selatan Semenanjung Malaysia. Berbeza dengan ikan nyet-nyet dan ikan keting, habitat ikan keting tumpuk lebih terhad di kawasan paya air tawar. Agak mudah untuk mengenalinya kerana ia memiliki tumpuk berwarna hitam yang besar dan jelas berhampiran insangnya, dan ada jalur menegak berwarna hitam yang tebal di pangkal ekornya. Warna badannya juga berbeza sedikit,
kerana badannya berwarna coklat kemerahan sedikit. Berdasarkan rekod, ia hanya boleh membesar sehingga sekitar 4 atau 5 inci. Mistus gulio, ia dikenali sebagai ikan lundu. Taburan ikan lundu di Malaysia agak meluas, ia wujud di kebanyakan negeri. Habitatnya biasanya berada di kawasan hilir sungai, kerana ia turut ditemui di kawasan berair payau seperti muara sungai dan paya bakau, namun ia juga ada ditemui jauh ke bahagian hulu sungai utama. Dari segi penampilan, ikan lundu berbeza sedikit dengan ikan keting atau nyet-nyet. Sirip adipos ikan lundu sangat kecil dan kedudukannya jauh dari sirip dorsalnya. Mengikut rekod, ia boleh membesar sehingga sekitar 18 inci. Mistus wolfi, ia dikenali sebagai ikan temekong. Taburan ikan temekong di Malaysia boleh dikatakan agak meluas. Ia wujud di kebanyakan negeri di Semenanjung dan juga di negeri Sarawak. Seperti mana ikan lundu, ikan temekong juga lebih banyak ditemui di kawasan hilir sungai, sehinggalah muara sungai dan paya bakau. Antara ciri-ciri penampilannya ialah, ia memiliki sirip dorsal yang lebih lebar, dan sirip adiposnya lebih besar dari sirip adipos ikan lundu. Mengikut rekod, ia boleh membesar sehingga 8 inci. Itulah kesemua spesies mistus yang wujud di Malaysia. Jadi, sekarang korang dah tahu apa kaitan di antara ikan nyet-nyet, keting, lundu dan temekong, dan apakah perbezaan di antara mereka dengan ikan baung. Kebanyakan spesies mistus banyak menghabiskan masa di kawasan yang berlumpur dan terlindung dengan tumbuhan akuatik atau di sekitar tunggul kayu. Kesemua spesies mistus tempatan adalah ikan pemangsa. Antara makanannya ialah udang, anak ikan, serangga atau cacing. Selain mistus bimaculatus atau ikan keting tompok, spesies mistus tempatan yang lain lebih popular sebagai hidangan berbanding sebagai ikan hiasan. Namun ia bukanlah ikan yang menjadi sasaran utama untuk diburu oleh pemancing atau nelayan, tidak seperti mana ikan baung. Namun kini spesies yang lain ini juga semakin diminati oleh akuaris tempatan untuk dijadikan sebagai ikan hiasan. Selain kerana faktor keunikannya, kebanyakan spesies mistus sebenarnya agak mudah dipelihara dan dijaga kerana kemampuannya untuk beradaptasi dan bertahan dalam pelbagai keadaan serta kualiti air yang agak rendah. Malahan, ia lebih lasak dan kuat berbanding ikan baung. Namun setakat ini mungkin tiada sebarang penternakan ikan ini diusahakan di Malaysia. Jika ada yang berminat untuk membelanya, saiz tank yang bersesuaian ialah 3 kaki ke atas. Ia tidak digalakkan untuk dibela secara bercampur dengan ikan yang terlalu kecil, kerana risiko ikan kecil tersebut akan dimakan olehnya. Jika ingin ia lebih rasa tenteram di dalam tank, boleh meletakkan paip atau sebarang benda yang sesuai untuk menjadi tempat ia berlindung atau menyorok. Ia boleh diajar untuk makan pelet tenggelam, tapi digalakkan juga untuk beri makanan hidup seperti cacing, anak ikan, atau udang bagi mengimbangi dietnya. Suhu air yang bersesuaian ialah 22 darjah Celsius hingga 28 darjah Celsius. Kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 6.0 hingga 8.0, namun mistus bimaculatus atau keting tompok pula boleh bertahan dengan kadar pH air serendah 4.0. Itulah serba sedikit maklumat tentang spesies mistus tempatan yang Siti dapat kongsikan. Walaupun populasinya boleh dikatakan masih dalam keadaan baik, terutamanya mistus singaringan atau ikan nyet-nyet, namun bukan semua spesies memiliki populasi yang besar. Kita bersama-samalah menjaga ekosistem perairan tempatan bagi memastikan kesemua spesies ikan tempatan terus wujud. Kerana, selain faktor untuk mengimbangi rantaian makanan, ia juga adalah sumber yang amat penting kepada kehidupan manusia. Sekian, dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.